الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada pagi ini dan kita berada pada 10 Ramadan. Syukur kepada Allah ya, dan terasa cepat sekali waktunya berlalu. Sudah 1/3 daripada Ramadan kita telah lalui. Mudah-mudahan 10 hari ini merupakan ya hari-hari yang kita lalui dengan penuh ya kebaikan, di mana Allah berikan kita kemudahan untuk memperbanyakkan amal-amal yang bermanfaat, yaitu ya dengan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, menjaga solat 5 waktu tepat pada waktunya secara berjamaah, membaca Al-Quranul Karim, ya, membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Dan insyaAllah pada pagi ini kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu seperti kebiasaannya. Kita sambung kembali, iaitu program kita untuk tadabbur Al-Quranul Karim, yang mengambil ayat-ayat pilihan daripada setiap surah. Dan hari ini insyaAllah kita akan melihat surah yang ke-9, iaitu surah At-Taubah, yang bermaksud pengampunan. Surah At-Taubah adalah ya setelah surah Al-Anfal dan saling berkait erat. Ya, surah At-Taubah terdiri daripada 129 ayat dan dia termasuk iaitu surah-surah Madaniyah. Ya, sebagaimana yang sering kita sebut, surah Madaniyah adalah surah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat-ayatnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah. Baik, surah ini dinamakan surah At-Taubah, yang berarti pengampunan, iaitu yang berkaitan dengan perkataan At-Taubah yang berulang kali disebut di dalam surah ini. Ya, Allah sebut banyak kali di dalam surah ini tentang ya, At-Taubah. Contoh, At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun al-Raki'un as-Sajidun al-Amirun bil ma'rufi wan nahu 'anil munkar. Ya, contoh. Ya, itu adalah di antara perkataan At-Taubah ditemui dalam surah ini. Ya, At-Taibun dan Abidun. Baik. Kemudian ya, surah ini ia juga yang berkaitan dengan penjelasannya adalah berkaitan dengan ya jihad, ya tentang peperangan. Ya, dan dia sangat berkait erat dengan surah Al-Anfal, iaitu surah Al-Anfal adalah berkaitan dengan rampasan perang. Maknanya terlibat juga dengan peperangan. Jadi samping itu ya yang menjelaskan tentang bagaimana umat Islam ya berperang dengan orang-orang kafir musyrikin untuk menegakkan kalimat tauhid. Ya. Dan di dalam surah At-Taubah ini dijelaskan tentang ya bagaimana kisah para sahabat yang tak ikut peperangan. Ya, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijrah. Baik. Untuk pagi ini kita memilih ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18 daripada 129 ayat.
Iaitu yang berkaitan dengan salah satu kewajipan seorang Muslim. Ya, daripada ayat ini kita buat satu tajuk, iaitu wahai wahai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah diri kamu sebagai ahli masjid. Ahli masjid di sini maksudnya orang-orang lelaki yang beriman. Baik, mari kita baca dulu ayatnya, kemudian kita ambil faedah daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini memberikan beberapa faedah yang sangat penting, iaitu tentang berkaitan dengan masjid. Dan masjid merupakan salah satu tempat yang menjadi syiar Islam yang agung di atas muka bumi ini. Kerana masjid adalah tempat bagi umat Islam menegakkan rukun Islam yang ketiga, iaitu solat. Dan solat yang ditegakkan ini adalah solat berjamaah, yang mana solat berjamaah merupakan satu tuntutan yang diberatkan oleh Islam, sehingga ada di kalangan ulama yang meletakkan hukum solat berjamaah bagi kaum lelaki itu adalah wajib. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, maka disebut ia adalah iaitu sunnah yang sangat dituntut. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan hukum solat berjamaah bagi lelaki, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana disebut di dalam kitabnya yang terkenal, iaitu kitab Al-Um, dia membahaskan hal yang berkaitan dengan fiqh. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kepada mazhab Syafi'i, yang sangat besar pengikutnya di Nusantara ini, khususnya di Malaysia dan juga di Indonesia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang memakmurkan masjid, iaitu tentang mendirikan solat berjamaah bagi kaum lelaki khususnya? Iaitu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak memberikan keringanan kepada orang-orang yang mampu melaksanakan solat berjamaah untuk tidak mendatanginya kecuali kerana uzur. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ia adalah satu tuntutan agama yang wajib dilaksanakan, kerana tidak ada kelonggaran untuk seseorang tidak datang ke masjid kecuali ada uzur. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, anak-anak juga diperintahkan agar datang ke masjid untuk solat berjamaah agar ia terbiasa dengannya. Ini sekadar contoh, nanti akan datang penjelasan. Iaitu fokus kita daripada ayat ini adalah untuk membahaskan dua perkara, iaitu tentang keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang mendirikan solat berjamaah. Kemudian tentang yang kedua, tentang beberapa dalil daripada sekian banyak dalil tentang kewajipan melaksanakan solat berjamaah di masjid. Tapi qadarullah, pada masa-masa ini, setelah dunia diserang oleh wabak penyakit coronavirus, maka masjid-masjid tidak lagi membenarkan kita untuk datang mengimarahkannya kecuali beberapa orang sahaja yang diberikan kebenaran untuk memastikan iaitu masjid tetap hidup dan ada muazzin yang mengumandangkan azan sebagai syiar untuk memastikan kewajipan iaitu mendirikan solat berjamaah telah terlaksana, di mana ini akan menyelamatkan orang-orang lain disebabkan oleh uzur syar'i, iaitu untuk mengelakkan daripada tersebarnya penyakit ini. Baik. Jadi kebanyakan orang barangkali iaitu ahli masjid selama ini merasa sangat sedih. Kerana apa? Mereka telah terhalang untuk datang ke masjid. Satu kesedihan yang paling besar bagi seorang ahli masjid adalah dia tidak dapat datang untuk ke masjid, untuk dia mengimarahkan masjid dengan melaksanakan solat 5 waktu. Begitu juga khususnya dia tidak dapat datang lagi untuk mendirikan solat Jumaat secara berjamaah.
iaitu perayaan yang paling besar bagi umat Islam di setiap minggu, khususnya bagi lelaki. Ya, mudah-mudahan Allah menyegerakan diangkatnya musibah ini supaya kita kaum lelaki khususnya dapat kembali semula ke masjid. Kerana tak akan sekali-kali sama solat berjamaah di rumah dengan solat berjamaah di masjid. Jadi kita membahaskan bab yang berkaitan dengan memakmurkan masjid ini supaya ya bagi orang-orang yang tidak pernah ke masjid, ya walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid itu bagaimana ukurannya? Iaitu dia mendengar suara muazzin mengumandangkan azan. Kalau dulu barangkali rumah ke masjid jaraknya sangat jauh. Ya sekarang juga barangkali ada di antara kita rumahnya jauh daripada masjid, tapi kejauhannya rumahnya dengan masjid itu telah didekatkan dengan kenderaan yang Allah kurniakan pada umat di zaman ini, iaitu dapat mempercepatkan dan memendekkan jarak dengan adanya kenderaan yang bergerak pantas. Kalau dulu orang berjalan ke masjid, sekarang ya cukup dengan dia naik motosikal ataupun kereta, maka cepat sekali dia sampai, walaupun jarak masjidnya barangkali 1 km, 2 km dan begitulah seterusnya. Baik. Jadi tujuan kita mengambil ayat ini untuk memberikan peringatan dan kesedaran, khususnya dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Di antara perkara yang patut kita beri perhatian, yang patut kita insafi dan segera berbuat tindakan, terkhusus apabila musibah ini telah kembali kepada asalnya, iaitu telah diangkat oleh Allah, hendaklah kita bersegera berbondong-bondong wahai kaum lelaki untuk kita yang mengimarahkan masjid, kerana ia adalah kewajipan. Ya, dan betapa besarnya kewajipan ini sehingga banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskannya. Jadi barang siapa yang selama ini mengabaikan kewajipan ini, ya maka hendaklah dia segera ya menyesali, bertaubat dan segera untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Baik. Adapun solat berjamaah di rumah, ya tak akan sekali-kali sama dengan solat berjamaah di masjid, kecuali dalam keadaan sekarang di mana kita berada dalam keterpaksaan. Maka kita hendaklah mendirikan solat berjamaah itu di rumah bersama dengan ahli keluarga. Adapun bila keadaan sudah kembali normal, maka tidak ada istilah solat berjamaah di rumah. Yang ada hanya di tempat di mana muazzin mengumandangkan azan. Ini perlu dipahami. Sebab ada orang bila dia tanya, kenapa kamu tidak solat berjamaah di masjid? Saya solat berjamaah. Di mana? Di rumah saya dengan isteri dan anak-anak. Kenapa kamu solat berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak? Oh, sebab saya nak mengajar isteri dan anak-anak saya, iaitu tentang solat berjamaah. Itu adalah ya tindakan yang salah, menyelisihi iaitu syariat. Kerana apa? Solat berjamaah bagi kaum lelaki itu bukan di rumah. Ya, dia adalah di masjid atau di surau. Adapun para wanita, maka solatnya yang lebih utama adalah di rumah. Ya, tetapi kalau dia berkeinginan untuk solat berjamaah, maka ya hendaklah tidak dihalang, dibenarkan, kecuali ya jika mendatangkan perkara-perkara yang memudaratkan. Jadi para wanita kalau ingin ke masjid, maka hendaklah dia tidak menjadikan dirinya sebagai fitnah. Ya, dalam keadaan yang sempurna, auratnya tertutup, tidak menarik perhatian dan seumpamanya, maka dia dibenarkan. Itu pun dengan izin ya mahramnya. Baik, iaitu suaminya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi di antara ciri orang yang mengimarahkan masjid ini padanya adalah iaitu mereka adalah orang yang beriman. Jadi maksudnya mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang tak mengimarahkan masjid, maknanya mereka tidak beriman. Ya. Yang keduanya adalah mereka tetap mendirikan solat, maknanya mereka istiqamah dalam menjaga solat. Ya. Setiap 5 waktu mereka memastikan solat mereka itu dilakukan di masjid. Ini dalam keadaan normal. Kalau uzur itu urusan lain. Ya. Dan mereka menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain pada Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid ini padanya ada 3 sifat tergabung padanya. Yang pertama iaitu mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain pada Allah. Di antara nikmat yang besar bagi seorang muslim yang mukmin, Allah tanamkan dalam hatinya iaitu al-khauf, takut. Sebab itu bila seorang hamba memiliki sifat takut, dia akan mudah untuk menunaikan kewajipan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
Sebab itu wajib kita berusaha untuk mendapat sifat takut. Kerana takut akan menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Dan takut akan mendorongnya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Inilah takut yang sesuai dengan syariat. Ya, dalam perbahasan takut ini, para ulama bagi pada 3. Satu, takut yang bersifat tabi'i. Takut ini adalah takut yang memang ada pada setiap kita. Takut tabi'i. Sifat dia semula jadi, memang takut. Takut terhadap malam, gelap, takut dia nak berjalan seorang-seorang. Dia takut terhadap haiwan buas, ular, anjing, takut. Ya, bila bertemu dia cuba cari jalan lain. Ya, takut apa lagi? Takut kemiskinan, kesusahan. Ya, takut takut terkena penyakit coronavirus. Itu semuanya adalah takut yang bersifat tabi'i. Semua manusia ada. Kemudian takut yang kedua adalah takut yang dilarang. Ya, takut terhadap perkara-perkara gaib. Contohnya takut pada jin, takut pada hantu, ya, takut pada kuburan. Itu semuanya takut yang dilarang. Sebab apa? Boleh membawa kepada kesyirikan. Adapun takut yang terpuji adalah takut yang disebut di ayat 18 ini, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dapat membentenginya dirinya daripada melakukan perkara yang ditegah. Dan bila dia sifat takut ini, maka akan mendorong dirinya untuk melakukan ketaatan pada Allah. Di antara ketaatannya adalah di sini, iaitu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi barang siapa yang tidak memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, tidak mendirikan solat berjamaah di masjid atau di surau atau tempat dikumandangkan azan, maka dia telah ditarik sifat takut daripadanya, sehingga dia berani untuk tidak menyahut perintah Allah untuk datang segera ke masjid. Cuba kita lihat apa yang diucapkan oleh seorang muazzin. Hayya 'alas salah. Itu kan panggilan. Allah Ta'ala memanggil kita dengan suara muazzin sebagai wakil. Ya, marilah menuju kejayaan. Ya, hayya 'alas salah, marilah menuju untuk mendirikan solat. Ya, sesibuk macam mana pun ketika itu kamu sedang bekerja, sedang bermesyuarat, perhatikan seluruh kerja buat kamu. Hendaklah kamu segera menyahut panggilan Allah. Kerana panggilan Allah itu mengandungi kemuncaknya adalah kejayaan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Baik. Maka mereka lah orang yang diharapkan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di antara tanda-tanda seseorang itu mendapat petunjuk daripada Allah adalah padanya ada 3 perkara tadi, iaitu memakmurkan masjid dengan mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah. Dan kita telah sebut sebelum ini perbahasan tentang, ya, petunjuk al-hidayah. Ya, hidayah apa tu? Iaitu yang pertama hidayatul bayan, penjelasan. Macam saya sekarang ni menerangkan, menjelaskan. Itu namanya adalah hidayatul bayan. Adapun hidayah yang utama yang kita inginkan adalah hidayatul taufiq wal ilham. Menerima, dengar saja terus dia langsung berbuat. Itulah dia hidayah yang kita cari-cari. Dan dia sangat mahal bagi seseorang. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan kurniaan oleh Allah dengan hidayatul taufik. Maknanya dia berjalan dengan melaksanakan seluruh tuntutan-tuntutan agama. Baik, sekarang kita masuk pada perbahasan yang pertama berkaitan dengan bab tentang mendirikan solat di masjid. Baik. Kita mulakan dulu dengan keutamaan mendirikan solat berjamaah, supaya ianya menjadi pendorong dan kesungguhan untuk kita tetap menjaga solat berjamaah dimanapun kita berada. Yang pertamanya, orang yang mengimarahkan dan istiqamah melaksanakan solat berjamaah, iaitu hatinya bergantung di masjid, maka dia akan berada di bawah naungan Allah, ya, pada hari kiamat. Dia mendapat naungan ketika mana kesulitannya amat payah, ketika semua manusia berdiri, ya, di yaumul mahsyar. Dia diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, di mana dia dilindungi, ya, mendapat kenikmatan ketika itu. Sebagaimana dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil, dan seterusnya. Ya, nanti disebut dalam hadis ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 kelompok ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan di antara kelompok-kelompok yang utama. Salah satunya adalah siapa mereka itu? Salah satunya yaitu warajulun
qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Bila dia dengar muazzin, dia bersegera pergi ke masjid. Selesai dia solat, dalam hatinya terpahat, aku akan datang kembali ke masjid. Niat dia sentiasa, mudah-mudahan aku dapat semula datang ke masjid. Maknanya hatinya tergantung dengan masjid. Kemana-mana pun dia berada, dia bekerja outstation, kriteria yang akan dia pilih ketika memilih hotel, umpamanya dia akan cari hotel yang berhampiran dengan masjid, supaya dia dapat segera pergi ke masjid. Itu orang yang teliti, yang hatinya telah tertanam kecintaan kepada masjid. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang ke masjid ini, di antara keutamaannya adalah, yaitu dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat berjemaah. Adapun sekarang barangkali berjalan telah ditukar dengan menaiki kenderaan. Maka setiap langkah yang dia langkahi itu, atau kenderaannya yang bergerak itu, maka akan dicatat pahala baginya. Ya, sebab itu di antara sunnahnya adalah kalau berjalan, iaitu memendekkan langkah, supaya lebih banyak bilangan catatan untuk langkah-langkah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah di permukiman kalian, kerana langkah-langkah kalian akan dicatat. Maknanya tetap di kampung kamu. Ya, jangan pindah bagi lebih dekat pada masjid, sebab lagi jauh, maka langkah kamu lebih banyak, maka lebih banyaklah pahala yang akan kamu raih. Ya. Sebab apa? Baik. Di antara faedahnya lagi adalah, berjalan menuju solat berjemaah termasuk salah satu sebab mendapatkan jaminan berupa kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula. Di antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah mendirikan solat berjemaah di tempat muazzin mengumandangkan azan. Ya, banyak sekali faedah-faedahnya. Ya. Di antaranya khabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat berjemaah, di mana nanti mereka akan memperolehi cahaya di negeri akhirat. Baik, itu contoh-contoh betapa banyaknya faedah. Dan di antara faedah lagi adalah, iaitu solat berjamaah dapat melindungi hamba daripada gangguan syaitan. Kenapa? Kalau dia solat bersendirian, maka syaitan akan lebih mudah untuk mengganggu dirinya. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, syaitan adalah serigala pemangsa manusia sebagaimana serigala pemangsa kambing, yang menangkap kambing yang jauh lagi sendirian. Oleh kerana itu, janganlah bercerai-berai, dan maka Allah akan berikan dia dua kebebasan. Iaitu Allah jauhkan dia daripada azab api neraka, dan Allah jauhkan dia daripada memiliki sifat munafik. Dan sebagaimana masyhur kita tahu, orang yang solat berjamaah akan memperolehi pahala 20 kali ganda berbanding dengan orang yang solat bersendirian. Iaitu beberapa faedah ataupun kelebihan yang diperolehi bagi orang yang menjaga solat berjamaah. Baik, sekarang kita lihat bahagian yang kedua, tentang kedudukan ataupun hukum mendirikan solat berjamaah di masjid atau di surau, di tempat diazankan azan. Baik, yang pertamanya, apa dalilnya bahawa solat berjamaah itu wajib? Iaitu pendapat yang tepat adalah, yang menghampiri kebenaran, seutama-utamanya adalah bagi kaum lelaki yang tidak ada uzur syar'i, maka solatnya adalah di masjid atau di surau. Dalil yang pertama adalah Allah Ta'ala memerintahkan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ayat ini di mana? Iaitu rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya apa? Iaitu perintah untuk solat berjamaah. Rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Maknanya apa? Ada orang yang diikuti. Itu menunjukkan tentang apa? Solat berjamaah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yakni solatlah bersama orang-orang yang solat, yakni dalam jamaah mereka. Sebagaimana disebut oleh Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah. Baik. Kemudian yang keduanya, iaitu Nabi SAW memerintahkan melaksanakan solat berjamaah walaupun dalam keadaan ketakutan. Contohnya seperti dalam peperangan, tetap didirikan solat berjamaah. Padahal ia adalah peperangan yang boleh mengorbankan nyawa. Dalam keadaan yang tidak aman, tetap diadakan solat. Berhaqquhum bil imamati aqra'uhum. Jika mereka berjumlah 3 orang,
maka hendaklah salah seorang daripada mereka menjadi imam mereka. Dan yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan, yakni Al-Qurannya. Contoh seorang itu bermusafir. Dia bermusafir, maka bila dia berhenti di satu tempat, maka hendaklah ditegakkan solat berjamaah baginya. Ya, hatta dalam musafir pun ditegakkan solat berjamaah. Apatah lagi bermukim. Ya. Kemudian di antara dalil lagi, iaitu tentang kewajipan solat berjamaah ni adalah daripada kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang buta, iaitu Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ya. Padahal dari segi alasan, dia sepatutnya memang ya sangat-sangat diizinkan untuk tidak solat berjamaah. Kalau dari segi akal, alasan-alasan yang dia kemukakan pada Nabi SAW, apa alasan dia untuk meminta keuzuran untuk tidak menghadiri solat berjamaah? Ada 6 alasan dia. Bukan 1, bukan 2, 6, banyak sekali. Namun begitu tetap Nabi SAW perintahkan dia untuk datang solat berjamaah. Apa alasan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Umi Maktum kepada Nabi SAW ya untuk tidak menghadiri solat berjamaah? Yang pertama, dia adalah seorang yang buta. Tu satu pun cukup orang. Tak nampak. Dia macam mana nak pergi masjid? Yang kedua, tidak ada orang yang membimbingnya untuk membawa ke masjid. Dah buta. Kemudian tidak ada orang yang menolong dia untuk membawa dia ke masjid. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah rumahnya jauh daripada masjid. Buta, tak ada orang yang membimbing, rumah jauh pula daripada masjid. Yang keempat, daripada rumahnya hendak ke masjid, ya banyaknya terdapat pohon-pohon kurma dan pohon lain yang menghalangnya antara dirinya dengan masjid. Orang buta, ya dalam perjalanan nanti tak nampak pokok terlanggar, betul kan? Tu. Yang kelima, terdapat banyak singa dan binatang buas lainnya di Madinah. Oh, ini lagi berat. Ya, dalam jalan-jalan ni jangan singa tunggu pula. Dia tak nampak, singa nampak dia. Ya. Yang keenam, usianya sudah tua. Ya, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an dah tua. Dan tak larat dah, tak kuat. 6 alasan. Ambillah mana-mana satu alasan pun, saya sudah cukup untuk dia mendapatkan alasan untuk tidak datang ke masjid. Ya. Tu banyak adik-adik menjelaskan ni, tapi kita sebut ringkasan. Tapi apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Ya. Seorang buta datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, Abdullah bin Maktum dia salah satunya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai orang untuk membimbingku ke masjid. Lalu dia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan keringanan kepadanya untuk solat di rumah. Dia minta izin, ya Rasulullah, aku ni tak ada orang yang nak menuntun aku pergi masjid, buta, boleh tak aku solat di rumah? Kemudian Nabi SAW asalnya memberikan keringanan, tetapi ketika ia berpaling, beliau memanggilnya kembali. Ia panggil Umi Maktum itu datang semula. Kata Nabi SAW, Hal tasma'un nida'a bis solah? Adakah engkau mendengar seruan solat? Dengar tak azan daripada masjid? Lalu dia kata, na'am. Qala fa'ajib. Kalau begitu, penuhilah seruan azan itu. Maknanya apa? Datanglah masjid. Ni bayangkan, kita ni ya tak buta, ya celik matanya, rumah tak jauh, dekat. Kalau jauh pun ada kenderaan boleh bawa kita. Tak ada langsung halangan-halangan, jalan elok bukan main. Ya, luas. Kemudian tak ada langsung halangan binatang buas dan sebagainya. Dan masih muda, makin kuat. Maka apa alasan untuk kita tak datang ke masjid? Maka perhatikanlah ya keadaan ini. Maka kita mulai sekarang, ya, yang sihat, yang dekat dengan masjid, ya hendaklah kita datang ke masjid. Jangan abaikan. Ya, jangan sia-siakan, kerana nanti kita akan bertanggungjawab. Apa kita nak jawab nanti kita berdiri di hadapan Allah. Nabi SAW ya dalam keadaan sakit pun tetap melaksanakan solat berjamaah. Kecuali beberapa hari yang terakhir, kerana Nabi SAW terlalu uzur sehingga tidak dapat untuk mendatangi masjid. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi SAW terhadap solat berjamaah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dan memandang ringan tentang kewajipan solat berjamaah. Ya. Dan di antaranya adalah meninggalkan solat berjamaah termasuk salah satu tanda-tanda kaum munafik. Orang yang tidak datang ke masjid untuk mendirikan solat berjamaah, maka padanya ada tanda-tanda munafik.
Sungguh ini satu perkara yang sepatutnya dijauhkan daripada kita. Kerana orang munafik itu adalah orang yang paling terkebawah di dalam neraka. Siksaan paling berat berbanding dengan orang kafir. Sebab orang munafik ini adalah luarnya nampak Islam, nama Islam dan sebagainya, tapi di dalamnya adalah dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, tidak ada solat yang lebih berat dilaksanakan atas kaum munafik dari solat subuh dan isyak. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, nescaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Ini di antara ciri, tanda-tanda orang yang ada padanya sifat munafik ataupun orang munafik tulen. Ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, maknanya pada kita ada kesamaan sifat dengan orang-orang munafik yang dilaknat oleh Allah. Apa dia? Iaitu dia tidak mendatangi solat subuh dan solat isyak. Berapa ramai orang di zaman ini kaum lelaki yang tidak mendatangi solat subuh dan solat isyak. Ini dua solat yang paling sulit. Adapun solat maghrib, solat zuhur, solat asar senang. Ya, tapi solat subuh nak bangun pagi di kegelapan pagi. Solat isyak di kegelapan malam. Ya, di antara tanda khas kaum munafik ini, mereka tak datang solat subuh dan isyak. Ya, kenapa? Kerana waktu itu gelap. Jadi Nabi SAW tak dapat melihat wajah mereka. Jadi Nabi SAW tak tahu mereka datang ke tak. Ya, sehingga Nabi SAW pernah bertanya tentang orang-orang tertentu, adakah mereka datang ya solat subuh atau solat isyak. Sebagaimana Nabi SAW solat subuh bersama kami pada suatu hari dalam hadis ini. Maka beliau bertanya, apakah si fulan hadir? Mereka menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah si fulan hadir? Mereka menjawab tidak. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya dua solat ini adalah solat yang paling berat atas kaum munafik. Seandainya kamu mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, nescaya kamu mendatangi keduanya walaupun berjalan dengan merangkak. Ni ya solat ya al-badrain dinamakan dalam hadis. Dua solat yang barang siapa yang mengerjakannya secara berjamaah, maka baginya syurga. Sebab solat ini adalah solat yang paling sulit dan dia membezakan di antara seorang mukmin yang sejati dengan munafik tulen. Maka barang siapa ya yang tidak mendatangi masjid untuk kedua waktu solat ini, maka hendaklah mereka berhati-hati, takut ya dan insaf. Kerana apa? Takut mereka dicop ya, diletakkan setara atau setara dengan orang-orang munafik. Wal iyazubillah. Ya, hendaklah kita berusaha untuk memastikan kita menjadi ahli masjid, terkhusus pada dua solat ini. Ya. Kalau sebelum ini kita dapat datang masjid bulan Ramadan, masya-Allah pada bulan Ramadan penuh orang. Ya, solat subuh khususnya. Sebab apa? Sebab Allah mudahkan dia, sebab bagus sahur. Ya, dapat dia solat berjemaah di masjid. Tapi yang menyedihkannya adalah setelah selesai bulan Ramadan, masjid kembali lengang. Orang-orang yang sebelum ini begitu bersungguh-sungguh untuk ya dapat bersama solat isyak, dapat bersama solat subuh, tiba-tiba mereka menghilangkan diri. Seolah-olahnya ya mereka memboikot masjid. Bukan Allah Ta'ala yang memboikot mereka, tapi mereka sendiri yang memboikot Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak sepatutnya berlaku. Sebab itu bulan Ramadan, bulan nak melatih kita agar memiliki sifat istiqamah, iaitu menerusi perlatihan ya solat berjamaah di masjid. Tapi begitulah nikmat yang agung ini Allah tarik untuk kita pada tahun ini. Maka hendaklah kita insaf. Lihat, ketika sebelum-sebelum ini Allah bagi kita peluang seluas-luasnya untuk kita dapat ya menghadiri, melazimi ya solat berjemaah di masjid. Tiba-tiba pada tahun ini Allah tarik nikmat itu. Maka hendaklah kita khawatir. Kerana apa? Kerana bila habisnya bulan Ramadan, ya, bila Allah angkat musibah ini, maka tentu lebih sulit untuk orang-orang yang tak pernah datang ke masjid untuk datang ke masjid. Melainkan orang-orang yang memiliki keazaman, kesungguhan dan memiliki iman ya yang kuat, dan dia mengambil faedah daripada apa yang disampaikan tentang kewajipan-kewajipan ini yang telah disebutkan oleh ya beberapa dalil yang telah kita sampaikan. Ya, hendaklah kita berusaha beriltizam untuk kita ya bersegera ya dan bersungguh-sungguh mendirikan solat berjemaah di masjid atau di surau. Kemudian di antara ya dalil yang mewajibkan seseorang itu mendirikan solat berjemaah di masjid, iaitu syaitan menguasai satu kampung yang di dalamnya tidak didirikan solat berjemaah. Ya, syaitan. Ya, di mana Nabi SAW sebut, tidaklah 3 orang di suatu kampung atau gurun, yang di tempat berpindah-pindah bagi suku Badui, di mana solat tidak didirikan di tengah-tengah mereka, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh kerana itu berjamaahlah kalian. Ini perintah, berjamaahlah kalian.
Sesungguhnya serigala hanya makan kambing yang jauh dari kawanannya. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kemudahan, digerakkan hatinya untuk mereka sentiasa melazimi solat berjamaah. Kerana apa? Kerana asbab mereka, kampung mereka itu Allah jauhkan daripada gangguan dan penguasaan syaitan. Maka banyak tak pahala bagi mereka itu? Banyak. Maka hendaklah kita turut dan ikut serta supaya kita sama-sama meraih faedah pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana telah telah apa? Telah menyebabkan syaitan tidak berjaya menguasai